Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-317 bersama dengan saya Umar Aziz. Kita berdoa dan kita berharap moga-moga dengan pertemuan Hayati Quran ini kita dapat mengambil beberapa pengajaran daripada ayat-ayat yang kita baca. Kita boleh menghayati akan ayat-ayat yang sedang kita teliti. Moga-moga Al-Quran berada dalam kehidupan seharian setiap daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan Kak Hamimah Musan, Galik Spirit, Zimadun, Abdullah Kamaruz Zaman, Kak Safia Sapian, Jamaliyah Manab, kemudian Galik Spirit, Azizah Rahman, Siti Mahwa Ismail, Nurzimah Hasbullah, Kak Safia Sapian, Aminah Hitam, Syamsiah Salih, Karimah binti Abu Bakar, kemudian Surya Pagi, Rukumah Yusuf, Syamsiah Salih, Munira Ahmad, Anita Maizan, Ummi Akasha, Zaliha Kamaruddin, Sania Mustafa, dan juga Kak Salina Muhammad Noor, Kati Khairuddin, Zuraida Siddiq, kemudian Rozita Ahmad, dan juga Neni Ros, Kutina binti Abdullah, Kamiza Muhammad Amil, Laila Omar, Kati Khairuddin, Hasbah Fauzi, dan juga sahabat-sahabat yang lain, Ruzia Daud serta Hasliza Abdul Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih. Kepada semua yang mendoakan, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan keberkatan, kebahagiaan, ketenangan dan juga segala perkara yang diminta oleh Nabi SAW kepada setiap daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita masih lagi berada pada muka surat 135 daripada surah yang ke-6, surah Al-An'am, dan kita masih lagi berada pada ayat yang ke-61. Mohon jasa baik para sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka di sini kita nampak firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-61, sambungan daripada ayat yang ke-60. Pada ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kudrahnya, tentang kekuasaannya, bagaimana Allah yang mana mengambil nyawa roh manusia ketika mana dia tidur, bagaimana Allah yang membangkitkan manusia, bagaimana manusia akan kembali kepada Allah, dan bagaimana Allah yang akan mengkhabarkan kepada manusia berkenaan apa yang mereka lakukan. Sebab itu pada ayat yang ke-61 yang kita dah baca pada muka surat 135, muka surat 135 pada surah yang ke-6, surah Al-An'am, pada ayat yang ke-61 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan wahuwa, dan dialah iaitu Allah Al-Qahir, yang maha berkuasa, yang menguasai, fauqa ibadih, di atas semua hamba-hambanya. Allah lah yang maha berkuasa, sebenarnya kita adalah hamba-Nya. Allahus Samad,
Allah tidak memerlukan sesiapa. Antumul fuqara ilallah, firman Allah pada dua tempat yang berbeza. Kamu yang memerlukan Allah, wallahu huwal ghani, dalam keadaan Allah itu maha kaya, al-hamid, sentiasa terpuji. Lalu Allah maha berkuasa atas setiap hambanya. Bahagian itu kita telah kongsikan sebelum daripada ini. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala pada bahagian kedua ayat yang ke-61, yang mana kita telah kongsikan sebahagian daripada itu semalam. Firman Allah, wa yursilu, berkuasanya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan alaikum, kepada kamu ataupun ke atas kamu, hafazah, malaikat-malaikat penjaga. Dan pada untuk membicarakan tentang malaikat-malaikat yang menjaga inilah, maka kita telah ambil sepotong hadis semalam yang kita tidak sempat untuk habiskan. Lalu kita sedang membicarakan tentang firman Allah, wa yursilu alaikum hafazah, dan Allah menghantar, mengutuskan ke atas kamu hafazah, malaikat-malaikat penjaga. Lalu firman Allah, lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita lihat dalam sepotong hadis yang panjang, yang mana hadis ini dinukilkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, yang mana saya akan baca terjemahan dan mana bahagian yang saya telah terjemah, yang telah saya terangkan, saya tidak akan terangkan lagi, sekadar terjemah. Maka dalam tafsir At-Tabari, Imam Tabari rahimahullahu ta'ala menukilkan sepotong hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Uthman bin Affan telah masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, maka Uthman bin Affan berkata, wahai pesuruh Allah, akhbirni, maklumkan aku, anil abdi, berkenaan seorang hamba, kam ma'ahu min malak, berapakah malaikat yang bersama dengan dia, berapakah malaikat yang bersama dengan setiap hamba. Lalu berapa kita agak yang selalu kita tahu malaikat yang berada di kanan dan kiri, yang mana sifatnya adalah raqib, sentiasa memerhatikan, atid, sentiasa bersedia untuk menulis. Lalu berapa malaikat yang bersama? Sebab itu Uthman bin Affan bertanya. Maka Nabi SAW bersabda, malakun ala yaminik, malaikat yang berada di bahagian kanan kamu, ala hasanatik, maka malaikat itu berterusan ditanggungjawab untuk menulis amalan kebaikan kamu. Wahuwa amin, malaikat yang berada di sebelah kanan, dia mempunyai tanggungjawab, dia yang merupakan ketua, alalladzi ala shimal, terhadap malaikat yang berada di sebelah kiri. Fa idza amilta hasanah, maka pada ketika mana kamu melakukan perkara yang baik, kutibat asyara, maka malaikat yang sebelah kanan akan tulis 10 pahala. Satu kebaikan 10 pahala. Wa idza amilta sayyi'ah, bila kamu melakukan perkara yang tidak baik, qala allazi 'ala shimal, yang di sebelah kiri akan bertanya terlebih dahulu, lillazi 'ala yamin, kepada malaikat yang berada daripada yang berada di sebelah kanan, aktub, adakah patut aku menulis? Maka malaikat yang berada di sebelah kanan berkata, tidak, la'allahu yastaghfirullah wa yatub, moga-moga dia akan memohon keampunan Allah dan Allah akan mengampunkan dia. Namun ketika mana diberi peluang beberapa ketika, dan ketika mana malaikat di sebelah kiri bertanya, perlukah aku tulis kejahatan yang dia buat, dan orang ini yang diberi peluang tidak bertaubat, maka berkatalah pada waktu itu malaikat yang berada di sebelah kanan, na'am uktub, ya, silakan tulis. Maka daripada sini malaikat yang berada di sebelah kanan berkata, arahanallahu min, moga Allah menghindarkan kita daripadanya. Maka inilah sahabat yang tidak baik, fabi'sal qarin, adakah dia tidak tahu yang mana Allah memerhatikannya, dan adakah dia tidak malu kepada kita yang berada berhampiran dengan dia melakukan maksiat dan tidak bertaubat. Maka ini dua malaikat yang mana kita dah belajar, ada dua malaikat. Kemudian ada dua lagi malaikat, yang mana untuk dua malaikat kanan dan kiri, dalam hadis itu dinukilkan Nabi SAW menyebut firman Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, yang mana kita telah kongsi dan terangkan semalam. Kemudian dua lagi malaikat, sabda Nabi, wa malakan, ada dua lagi malaikat, min baini yadayka wa min khalfik, sabda Nabi, satu berada di depan dan satu berada di belakang. Yaqulullah,
inilah yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang mana dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd yang kita telah terangkan semalam, lahu mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah, malaikat yang depan dan malaikat yang belakang menjaga manusia itu dengan perintah Allah. Lalu dia adalah bodyguard untuk manusia, berada di depan dan berada di belakang. Maka ini adalah 4 malaikat yang telah kita pelajari. Seterusnya sabda Nabi SAW, wa malakun qabid ala nasiyatik, ada satu malaikat yang berada di atas ubun-ubun kita. Fa idza tawadha'ta lillah, ketika mana pada waktu itu kamu merendahkan diri tawadhu' kerana Allah, rafa'aka, maka malaikat itu akan muliakan kamu. Wa idza tajabbarta, namun apabila manusia sombong pada waktu itu, malaikat yang berada di atas ubun-ubun, maka pada waktu itu malaikat itu akan pada waktu itu menghina kita, dan pada waktu itu malaikat itu akan mengingatkan kita. Lalu tentang malaikat yang berada di atas ubun-ubun, maka ini disokong oleh sepotong lagi hadis yang lain, hadis daripada Abdullah bin Abbas yang mana dinukilkan oleh Imam Tabrani, sabda Nabi SAW, ma min adamiyyin, tidak ada mana-mana manusia, illa fi ra'sihi, kecuali pada kepalanya, yang mana adanya kebijaksanaan pada tangan malaikat. Fa idza tawadha'a, ketika mana dia tawadhu', ketika mana dia rendah diri kerana Allah, maka pada waktu itu dikatakan kepada malaikat itu, maka muliakanlah dia. Namun ketika mana dia sombong, maka pada waktu itu malaikat itu akan menegur manusia. Lalu sebenarnya ada malaikat yang berada di atas ubun-ubun kita, maka ini dah 5 malaikat. 2 kanan kiri, 2 satu depan dan belakang, dan 1 yang berada di ubun-ubun kita. Seterusnya sabda Nabi SAW dalam riwayat Uthman bin Affan ini, ada 2 malaikat yang mana berada pada kedua bibir manusia, yang mana mereka ini bukanlah menjaga, tidak, tetapi malaikat ini memerhatikan akan manusia. Maka dah 7 malaikat. Wa malakun qa'imun ala fik la yada'ul hayyah tadkhulu fi fik, dan 1 lagi malaikat yang tadi dah 2 berada di mulut, ada 1 lagi malaikat yang mana dia menjaga supaya tidak ada serangga hayyah, tidak ada kalajengking, tidak ada ular yang mana masuk, benda yang tak elok masuk ke dalam mulut manusia. Lalu sebab itu kita lihat ketika mana manusia hidup, maka walaupun dalam keadaan dia tidur, bahkan tidur umpama mati, tidur tidak sedar diri, maka waktu itu tidak ada benda yang masuk ke dalam mulut dia kecuali dengan izin Allah. Namun seperti mana kita akan baca pada bahagian ayat seterusnya pada ayat 61, bila dah tibanya kematian, maka kita lihat bagaimana serangga berebut-rebut untuk masuk ke dalam mulut dia, dan mereka akan makan setiap daripada apa yang ada pada tubuh badan kita, illa masya Allah, kecuali orang yang Allah pelihara dan jaga. Maka ketika mana manusia hidup, ada 1 malaikat yang Allah letakkan pada mulut dia, yang mana khusus untuk menjaga daripada dimasuki benda-benda yang mendatangkan mudarat. Maka ini dah 8 malaikat. Seterusnya sabda Nabi SAW, wa malakani ala ainaik, ada 2 malaikat yang berada pada mata kamu. Sabda Nabi SAW kepada Uthman bin Affan yang bertanya, fahaulai asyarah, maka inilah 10 malaikat, yang asyara amlak, 10 malaikat yang Allah letakkan kepada setiap manusia. Lalu setiap manusia dikelilingi oleh 10 malaikat. Dalam riwayat ini Nabi terangkan bahawa 3 malaikat yang bertugas untuk menjaga manusia, 2 yang berada di depan dan belakang, dan kemudian ada 1 yang berada di mulut dia, yang mana Nabi sebut di sini untuk menjaganya. Allah sertakan kepada kita 3 bodyguard selain daripada malaikat-malaikat yang lain, yang mana malaikat-malaikat yang lain
ada tugasan-tugasan tersendiri. Namun siapakah yang mampu nak upah 3 bodyguard yang ada bersama dengan dia pada setiap masa dan keadaan? Inilah maksud firman Allah, wa yursilu alaikum hafazah, dan Allah mengutuskan ke atas kamu penjaga yang terdiri daripada malaikat. Namun apabila manusia itu dia tidak merasa cukup dengan pada waktu itu penjagaan yang Allah sertakan, dia tidak kembali kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, maka jadilah manusia itu berada di dalam ketakutan. Sabda Nabi SAW, inilah 10 malaikat yang diletakkan pada setiap manusia, dan bukan sekadar 10 ini. Sabda Nabi SAW, yanziluna malaikah al-lail ala malaikatin nahar. Mereka ada shift mereka, ada malaikat yang bertugas pada waktu pagi dan ada malaikat yang bertugas pada waktu petang, yang mana seperti mana dalam hadis yang lain disebut bahawa mereka akan bertukar pada waktu solat subuh dan juga pada waktu solat asar. Lalu ketika mana kita gabungkan 10 malaikat pada waktu siang dan juga 10 malaikat pada waktu petang dan juga malam, maka total setiap hari 20 malaikat yang bersama dengan kita. Maka ini adalah hadis yang Imam Tabari nukilkan dalam tafsirnya. Dinukilkan juga oleh Az-Zailai dalam kitabnya Nasbur Rayah Zailai. Dinukilkan juga oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Dinukilkan juga oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur. Dan ini adalah antara para ulama yang menukilkan hadis ini dalam catatan mereka. Antaranya tadi adalah Imam Tabari dalam tafsirnya. Antara yang lain adalah Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mana menerangkan hadis-hadis Bukhari dalam kitab beliau Fathul Bari. Begitu juga Imam Suyuti dalam kitab beliau Ad-Durrul Mansur, dan juga Hafiz Zailai dalam kitab dia Nasbur Rayah. Maka ini adalah malaikat-malaikat yang berada bersama dengan kita ketika mana Nabi SAW menjawab pertanyaan Uthman bin Affan, berapa banyakkah malaikat yang berada pada setiap manusia? Itu pun kita tidak merasa aman, lalu kita upah security untuk menjaga kita. Kalaulah setiap orang benar-benar bertawakal kepada Allah, benar-benar pada waktu itu percaya kepada Allah, maka insya-Allah sebenarnya ini adalah penjaga-penjaga yang menjaga manusia. Kerana kecuali kalaulah Allah perintahkan untuk sesuatu berlaku, maka benda itu akan tetap berlaku. Lalu ini total 20 malaikat, 10 siang dan 10 malam yang mana berada bersama dengan manusia. Maka sebab itu bila kita baca ayat yang berikut, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yursilu alaikum hafazah, dan Allah mengutuskan kepadamu malaikat-malaikat sebagai penjaga. Lalu kalaulah kita tidak melihat daripada penerangan hadis, maka kita anggap bahawa malaikat penjaga itu adalah umum, malaikat menjaga manusia. Hakikatnya tidak. Ada 10 malaikat yang bersama dengan manusia. Daripada itu 3 dalam hadis ini yang memang Nabi sebut ditugaskan untuk menjaga manusia. Lalu inilah malaikat-malaikat yang bersama dengan manusia. Baiknya Allah, pemurahnya Allah, sayangnya Allah kepada kita. Lalu sampai bilakah malaikat-malaikat ini akan bersama dengan kita? Sefirman Allah, hatta, sehingga. Lalu kita perhatikan ayat 61. Firman Allah, wahuwa, dan dialah iaitu Allah, Al-Qahir, yang berkuasa, yang maha berkuasa, fauqa, ke atas, ibadih, hamba-hambanya. Firman Allah Subhanahu wa taala pada perkataan seterusnya. Saya harap para sahabat dah ada Al-Quran di hadapan dan juga melihat kepada muka surat yang ke-60, muka surat 135 ayat 61. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yursilu, dan Allah mengutuskan, alaikum, ke atas kamu, kepada kamu, hafazah, malaikat-malaikat penjaga. Yang kita telah sebutkan
daripada riwayat Imam Tabarani yang dinukilkan juga oleh Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Suyuti dalam kitab mereka, hadis dari yang menceritakan tentang pertanyaan Uthman bin Affan kepada Nabi SAW. Lalu sampai bilakah malaikat-malaikat penjaga ini akan bersama dengan manusia? Firman Allah, hatta, sehingga. Lalu malaikat-malaikat penjaga ini akan bersama dengan manusia sehingga. Sehingga bila? Iza, apabila. Ja'a, telah datang. Ahada, kepada salah seorang. Kum, daripada kamu. Al-mautu, kematian. Lalu malaikat-malaikat penjaga ini akan bersama dengan manusia sampailah datang kepadanya kematian. Lalu sebab itulah kita nampak di sini dalam kata Alusi rahimahullahu taala, maksud daripada perkataan hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga apabila datang kepada kamu, kepada salah seorang daripada kamu kematian. Maka di sini disebut wa yursilu alaikum hafazah, kata Alusi, maka diutuskan kepada kamu malaikat-malaikat penjaga, yahfazuna ma yahfazun, yang mana mereka akan menjaga apa yang mereka diperintahkan untuk jaga, minkum, daripada kamu. Tapi adakah selama-lamanya? Muddatah hayatikum, sampailah kepada waktu kamu masih hidup. Ketika mana meninggal dunia? Hatta, ini jawapan dia, sehinggalah apabila telah datang kepada kamu salah seorang daripada kamu kematian, maka berakhirlah penjagaan tersebut. Sebab itu bila kita lihat, walaupun mayat itu baru mati, maka serangga dah mula datang kepadanya. Sebab itu orang tua-tua dulu ketika mana ada mayat meninggal dunia, maka dia letakkan di tempat yang tinggi, di atas katil, bukan di bawah. Kemudian pada kaki-kaki katil dia letakkan minyak ataupun air. Kenapa? Sebab kebiasaannya dah tak ada yang menjaga manusia itu, maka serangga, maka mungkin benda-benda seperti lipas, seperti semut, maka nak mencari manusia, kerana badan manusia yang manusia bangga, badan manusia yang mana manusia pada waktu itu jaga, badan manusia yang menjadikan dia sombong hingga lupa, badan manusia yang dia ragakan, yang ditunjukkan, yang dia sombongkan, pada waktu itu telah menjadi makanan haiwan-haiwan dan binatang-binatang. Belum lagi dia masuk ke dalam kubur, binatang telah mencari untuk memakan bahagian mereka. Maka kenapa? Sebab pada waktu itu dah tak ada malaikat yang menjaga. Sebab itu firman Allah yang mana kata Alusi rahimahullah dalam menerangkan ayat ini, hatta, apakah maksud hatta? Maksudnya penjagaan itu sampai bila? Sampai bilakah penjagaan daripada malaikat penjaga? Hatta, sehingga, idza, apabila, jaa, telah datang, ahada, kepada salah seorang, kum, daripada kamu, al-maut, kematian, maka Allah tarik balik penjagaan tadi. Maka badan tadi, jasad tadi tidak lagi dijaga oleh malaikat. Lalu ketika mana kematian dah datang, malaikat pada waktu itu tidak lagi menjaga. Allah terangkan ada satu lagi malaikat yang mana beserta dengan pembantu-pembantunya. Malaikat itu tugasnya untuk mencabut nyawa manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, tawaffathu, maka akan mengambil nyawanya. Tawaffathu, akan mewafatkannya, akan mengambil nyawanya. Rusuluna, utusan-utusan kami. Lalu utusan-utusan Allah, iaitu pembantu-pembantu malaikat maut, akan mengambil nyawanya. Wahum la yufarritun, dan malaikat-malaikat maut serta pembantu-pembantunya, dan mereka dalam keadaan mereka la yufarritun, tidak lalai daripada tugas mereka. Tidak lalai daripada tugas mereka. Lalu malaikat maut ini dan pembantu-pembantu dia sangat-sangat tepat. Mereka takkan terlambat walaupun sesaat. Mereka takkan cepat ataupun terlupa
walaupun sesaat. Lalu Allah tegaskan, bagaimanakah keadaan malaikat maut? Wahum la yufarritun, tawaffathu, akan diambil nyawa orang ini, akan diambil nyawa manusia ini, rusuluna, utusan-utusan kami, iaitu dalam kurungan pembantu-pembantu malaikat maut, wahum la yufarritun, dalam keadaan mereka tidak lalai menjalankan tugas. Lalu mereka tidak pernah silap, mereka pada waktu itu tidak pernah lambat. Firman Allah Subhanahu wa taala pada banyak tempat dalam Al-Quran, antaranya pada surah Yunus, firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Yunus pada muka surat 214, pada surah Yunus surah yang ke-10 pada ayat yang ke-49, firman Allah pada ayat yang ke-49 daripada muka surat 214 pada surah yang ke-10, firman Allah, qul la amliku li nafsi darran wala naf'a illa ma syaa Allah. Kemudian firman Allah, likulli ummatin ajal, bagi tiap-tiap manusia dan umat itu ada waktu yang Allah telah tetapkan. Bagaimana bila telah datang waktu itu? Allah tegaskan, ketika mana telah datang waktu itu, surah Yunus surah yang ke-10 muka surat 214 pada ayat yang ke-49, firman Allah nak menunjukkan malaikat maut dan pembantu ini mereka tidak lalai. Firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa, apabila telah datang, ajaluhum, ajal mereka, fala yastakhiruna sa'ah, maka mereka tidak dapat melambatkan walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan mereka tidak dapat mempercepatkan walaupun sesaat. Bila dah tiba waktu, yang mana malaikat maut ini dan pembantu dia, yang mana mereka tidak akan lambat walaupun sesaat, mereka tidak akan cepat walaupun sesaat, habis sahaja rezeki manusia, maka tibalah waktu untuk diambil nyawa. Maka firman Allah, wahum la yufarritun, dalam keadaan mereka tidak lalai menjalankan tugas mereka. Lalu pada ayat ini firman Allah, rusuluna, plural, jamak, pembantu, utusan-utusan kami, yang mana utusan-utusan kami ini para ulama tafsir terjemahkan ataupun tafsirkan sebagai pembantu-pembantu malaikat maut. Akan tetapi pada ayat yang lain Allah sebut lain. Sebagai contoh, lalu pada ayat ini kita nampak yang akan mengambil nyawa manusia pada ayat 61 daripada surah yang ke-6 ini adalah pembantu-pembantu malaikat maut. Kita lihat lagi dua ayat. Satu ayat yang berada dalam juz ke-24, sebentar kita buka, yang mana pada ayat itu Allah menegaskan Allah yang mewafatkan, Allah yang mengambil nyawa manusia. Firman Allah pada juz yang ke-24, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada muka surat 463, muka surat 463, pada ayatnya, pada muka surat 463, surah yang ke-39, surah Zumar, surah yang ke-39, surah Zumar, pada ayat yang ke-42. Pada ayat yang ke-42, pada muka surat 463, pada surah Az-Zumar, surah yang ke-39, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yatawaffal anfus, yang mengambil nyawa-nyawa manusia, hina mautiha, pada saat kematiannya. Lalu pada muka surat 463, pada surah Az-Zumar surah yang ke-39, pada ayat 42, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang pada waktu itu mengambil nyawa-nyawa manusia ketika mana dia mati meninggalkan dunia. Maka daripada sini kita nampak Allah yang mengambil nyawa manusia. Pada ayat 61, rusuluna, utusan-utusan kami, iaitu pembantu malaikat maut. Ada satu lagi ayat yang ada dalam surah As-Sajdah pada juz yang ke-21. Dalam surah
As-Sajadah. Firman Allah dalam surah As-Sajadah, sebentar kita buka, walaupun sahabat-sahabat dah hafal surah As-Sajadah, kita nak buka untuk kepada yang mana tidak tahu pada muka surat berapa, maka pada surah As-Sajadah, pada muka surat 415, pada surah As-Sajadah, surah yang ke-32, pada ayat yang ke-11. Pada ayat yang ke-11. Maka pada ayat yang ke-11, pada muka surat 415, pada surah yang ke-32, surah As-Sajadah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "yatawaffakum," akan mengambil nyawa-nyawa kamu, malakul maut, malaikat maut, allazi, malaikat yang wukila bikum, telah diserahkan kepadanya kamu. Lalu pada ayat ini menjelaskan yang akan mematikan manusia, mengambil manusia adalah malaikat maut. Lalu ada 3 pada surah yang berada pada juz yang pada surah Zumar, Allah yang akan mengambil nyawa manusia. Pada ayat yang pada surah As-Sajadah ayat yang ke-11, surah yang ke-32, malaikat maut yang akan mengambil nyawa manusia. Pada surah Al-An'am pada ayat yang ke-61, maka di sini disebut rusuluna, utusan-utusan kami, iaitu pembantu-pembantu malaikat maut yang akan mengambil nyawa manusia. Maka dalam tafsir Al-Wasit, ketika mana para ulama tafsir nak menggabungkan makna 3 ayat ini, maka mereka mereka menjelaskan bahawa sebenarnya hakikatnya yang mengambil nyawa manusia adalah Allah. Namun ketika mana manusia itu nak meninggal dunia, mula-mula akan datang bukan malaikat maut, tetapi pembantu-pembantu malaikat maut. Maka pembantu-pembantu malaikat maut, seperti mana pada ayat yang ke-61 pada perkataan rusuluna, utusan-utusan kami dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural, maka pada waktu itu pembantu-pembantu malaikat maut akan mula mengeluarkan nyawa manusia bermula daripada bawah hinggalah tiba di kerongkong. Ketika mana tiba di kerongkong, datanglah ketua mereka, iaitu malaikat maut, seperti mana yang ada dalam surah As-Sajadah pada ayat yang ke-11. Maka malaikat maut akan mengambil nyawa manusia bermula daripada kerongkongnya, dan pada waktu itu manusia itu meninggalkan dunia ini. Maka sebab itu disebutkan di sini, fal jawabu ala zalik annal mutawaffi, yang benar-benar mengambil nyawa manusia secara hakikat huwa Allah. Fa'idha hadara ajalul abd, ketika mana tibanya waktu kematian seorang hamba, amarallahu, maka Allah perintahkan malakal mauti, malaikat maut, biqabdi ruhi, untuk mengambil nyawa orang tersebut. Wali malakil mauti a'wan, bagi malaikat maut adanya pembantu-pembantu daripada malaikat, seperti mana yang kita lihat pada ayat yang ke-61 daripada surah Al-An'am, surah yang ke-6. Lalu pembantu-pembantu malaikat yang akan menarik keluar nyawa dan roh orang itu daripada badannya sehinggalah tiba di halkum. Fa idza wasalat ilal halkum, maka pada waktu itu datanglah malaikat maut menarik keluar nyawa tersebut. Maka ini adalah pandangan ulama tafsir untuk menggabungkan ketiga-tiga ayat yang mana kita baca tadi. Lalu ketika mana nyawa manusia itu telah diambil, wahum la yufarritun, dalam keadaan kita kena ingat malaikat maut mereka tidak lalai melakukan tugas mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, bila manusia itu telah meninggal dunia, apakah natijahnya? Summa ruddu ila Allah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Dan siapakah Allah? Maulahumul haq, dan Allah lah penguasa yang sebenar. Dekat dunia manusia boleh mendakwa dirinya yang ada kuasa, dirinya yang merebut kuasa, dirinya yang pada waktu itu inginkan kuasa. Tetapi bila datangnya kematian, hanya ada satu penguasa, itulah Allah, dan setiap daripada kita akan dikembalikan kepada Allah. Maliki yaumiddin, Allah lah raja pada hari pembalasan. Insya-Allah ayat yang ke-62 kita akan sambung esok. Moga-moga adanya manfaat, adanya pengajaran. Moga-moga dengan ini mengingatkan kita kepada kematian, lalu menjadikan kita pada waktu itu
itu bersedia untuk meninggalkan dunia, kerana kita tidak akan selama-lamanya berada di sini, dan kita tidak boleh mengatakan tidak kepada malaikat maut ketika mana tibanya waktu kita, kerana mereka ini la yufarritun, tidak lalai pada tugas mereka, tidak akan lambat walaupun sesaat, dan tidak pula akan cepat walaupun sesaat. Maka moga-moga kita mendapat pengajaran daripada ayat yang ke-61. Kita jumpa esok sambungan pada ayat 62 pada Hayati Quran setiap hari jam 8 pagi, dan insya-Allah sebentar lagi ada perkongsian Syama'il Muhammadiyah pada jam 9 pagi kepada sahabat yang berkelapangan dijemput bersama. Untuk yang kali pertama jemput join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Saya baru kongsikan satu ayat Hayati Quran dalam Telegram Kuliah Umar Aziz yang kita tidak kongsikan di Facebook page. Lalu jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Jazakumullahu khaira. Kita jumpa jam 9 pagi buat yang berkelapangan insya-Allah.